Assalamualaikum, kami daripada kumpulan 5 yang memegang tajuk tugasan kerosakan taman laut. Nama saya Izzati Syafiqah binti Abdullah, nombor matrik S51606. Saya Siti Rabiha binti Roslan, S51789. Saya Muhammad Fitri bin Sawal, bernombor matrik S50471. Saya Nur Syafiqah binti Abdul Rahman, S52330. Saya Muhammad Zufali bin Muhammad, nombor matrik S50377. Nama Nur Basirah binti Julam Kadir, nombor matrik S50426. Nama saya Muhammad Rizal bin Marasim, nombor matrik S50281. Taman laut merupakan antara khazanah alam semula jadi yang penting. Ia merupakan sebuah tempat pembiakan dan nursery bagi ikan serta menjeriti hidupan marine yang dapat menyumbang kepada bekalan makanan kepada negara. Ekosistem yang menarik ini juga dapat menarik kedatangan pelancong untuk melancong di kawasan ini bagi melakukan pelbagai aktiviti rekreasi seperti scuba dan snorkeling. Terdapat 42 pulau yang diwatakan sebagai taman laut yang terdapat di 5 buah negeri iaitu di Kedah, Terengganu, Pahang, Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Penarik yang ada di taman laut menyebabkan kedatangan pelancong semakin meningkat dari tahun ke tahun. Lambatkan kedatangan pelancong ke taman-taman laut ini secara tidak langsung menyebabkan adanya kesan negatif apabila penjagaan taman laut tidak dapat dijalankan dengan baik. Terdapat pelbagai isu yang menjadi faktor kepada kerosakan taman laut. Oleh itu, pelbagai langkah boleh dilaksanakan bagi menghalang kerosakan taman laut berdasarkan akta-akta yang telah diperuntukkan oleh Kerajaan Malaysia. Faktor yang menyebabkan berlakunya kerosakan taman laut antaranya adalah pukal hantu. Pukal hantu merupakan peralatan yang digunakan untuk aktiviti menangkap ikan seperti pukat, jaring atau jala yang hilang atau terbiar akibat tersangkut di dasar laut. Pukal hantu yang terbiar ini akan menutupi batu karang yang terdapat di dasar laut dan juga menyebabkan hidupan laut yang tinggal di kawasan batu karang tersebut akan pupus. Selain itu, kerosakan taman laut juga disebabkan oleh aktiviti pelancongan. Aktiviti seperti snorkeling, scuba dan travelling mengakibatkan kesan buruk terhadap terumbu karang. Banyak terumbu karang yang mengalami kerosakan kerana dipijak oleh penyelam semasa melakukan aktiviti-aktiviti tersebut. Antara faktor yang seterusnya ialah aktiviti memancing. Penangkapan ikan yang berlebihan akan menurunkan populasi ikan dan seterusnya mengganggu ekosistem. Ia bukan sahaja merosakkan ekosistem ikan, malah turut merosakkan terumbu karang di tempat berkenaan. Kaedah ini dipanggil letupan atau memancing dinamit. Selain itu, perubahan suhu permukaan laut. Terumbu karang sangat sensitif dengan perubahan suhu laut. Peningkatan suhu atmosfera akan turut meningkatkan suhu laut, terutamanya pada permukaan laut. Ini akan menyebabkan habitat terumbu karang akan terjejas. Antara isu yang sering dikaitkan dengan kerosakan taman laut di Malaysia ialah yang pertama, isu pencerobohan taman laut di Mersing, Johor. Sepanjang November 2016, terdapat 8 kes pencerobohan kawasan taman laut yang berlaku di Mersing, Johor dikesan berkaitan dengan kesalahan menangkap ikan di kawasan larangan perikanan. Yang kedua pula ialah isu sisa pukat atau hantu pukat di Taman Laut Miri Sarawak. 2 buah taman laut di Sarawak iaitu Taman Negara Marine Miri Sibuti dan Taman Negara Marine Lusonia Swar di wilayah utara Sarawak telah dikenal pasti berdepan ancaman sisa pukat yang serius dan dikuatiri menjejaskan kehidupan marine di kawasan berkenaan. Yang ketiga pula ialah isu penggunaan bom ikan di Taman Laut Pulau Perhentian Terengganu. Seramai 4 orang lelaki telah ditahan dalam beberapa serbuan berasingan di Besut susulan kes pengeboman ikan di kawasan perairan Taman Laut Pulau Perhentian. Akta berkaitan kerosakan taman laut. Akta didefinisikan sebagai artikel yang ditulis untuk digunakan sebagai bukti bertulis mengenai suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkenaan. Berdasarkan tajuk kajian ini iaitu kerosakan taman laut, terdapat beberapa akta yang berkaitan. Salah satu akta yang dapat dikaitkan dengan tajuk ini adalah Akta Perikanan 1985 pada Akta 317 bahagian
Roman 1X. Akta ini berkaitan dengan perikanan dan ini termasuklah dengan pemeliharaan, pengurusan dan pemajuan penangkapan ikan dan perikanan ke lautan muara di perairan perikanan Malaysia. Akta ini telah dibahagikan kepada beberapa bahagian dan setiap bahagian mempunyai khusus yang berlainan. Antara bahagian yang terdapat dalam akta ini adalah bahagian Roman 1X. Selaras dengan tajuk kajian, bahagian ini lebih tertumpu kepada taman laut dan rizab laut. Akta Fee 1951, Perintah Fee Taman Laut Malaysia 2013. Akta ini berkaitan dengan pemeliharaan taman laut yang berbentuk pembayaran fee kepada pelancong tempatan dan pelancong asing yang berkunjung ke taman laut, di mana pembayaran fee ini adalah diwajibkan atas faktor pemeliharaan taman laut. Wang yang dikutip ini akan digunakan bagi tugas-tugas atau program pemeliharaan taman laut seperti pengawasan dan operasi penguatkuasaan. Program pembersihan kawasan terumbu karang seperti penangkapan spesies tapak Sulaiman Mahkota Berduri. Selanjutnya, program pemulihan terumbu karang seperti projek penanaman semula terumbu karang di dasar lautan. Memperbanyakkan peranti pemeliharaan biodiversiti seperti Tukun Tiruan bagi menambah kawasan tapak pembiakan habitat akuatik marin. Secara keseluruhannya, taman laut merupakan sumber alam yang perlu dijaga kelestariannya untuk kepentingan sejagat. Kepelbagaian sumber hidupan yang terdapat di taman laut bukan sahaja mampu memberikan manfaat kepada kita, akan tetapi ianya juga penting kepada hidupan-hidupan yang lain. Permasalahan yang berlaku melibatkan taman laut bukanlah perkara yang asing lagi dalam norma kehidupan kini. Misalnya melibatkan pencemaran taman laut, pencerobohan taman laut, aktiviti pemungutan sumber di taman laut secara haram dan banyak lagi telah menjejaskan ekosistem yang terdapat di dalam serta kawasan sekitarnya. Oleh itu, tindakan yang drastik perlu dilakukan bagi mengawal kerosakan melibatkan taman laut supaya kelestarian alam seperti taman laut khususnya sentiasa terjaga dan terpelihara.